ketika mana satu peristiwa mukjizat baginda Nabi SAW, peristiwa ketika mana kami membawa nafaram minal jinni, satu kelompok jin, kumpulan jin. Tak tahulah jin ada berapa, kita nak kata orang ke? Bukan berapa orang, ada lah. Berapa jinnya? Ramai yang datang kepada engkau, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kita akan talaqi Al-Quran, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh ambil Al-Quran sebagai rujukan. Kita akan sambung bacaan muka surat 506. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة. على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muka surat 506. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وإذ صرفنا إليك ketika mana satu peristiwa mukjizat baginda Nabi SAW, peristiwa ketika mana kami bawakan, menghalakan, membawa nafaram minal jinni, satu kelompok jin, kumpulan jin, tak tahulah jin ada berapa, kita nak kata orang ke? Bukan berapa orang, ada lah. Berapa jinnya? Ramai yang datang kepada engkau, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Yastami'un al-Quran, mereka minta untuk dengar bacaan Quran. Minta nak dengar Quran Nabi yang baru turun pada Nabi. Falamma hadaruhu, maka ketika mana mereka dah kumpul semua datang depan Nabi, qalu ansitu. Ketika tu jin duk bising. Nabi nak baca Quran, jin duk bising. Maka ketua jin kata, "Ai, diam. Dengar bacaan Nabi." Kan? Semua diam. Pasal nak dengar bacaan Nabi. Jadi kita jangan buat perangai jin kan.
Orang ngaji Quran duk sembang popek. Lebih teruk daripada jin. Jin kata diam, dia diam. Ni kita kata diam, sembang lagi. Orang lain nak mengaji Quran. Ya, bagi tumpuan. Jangan jadi jahat pada jin, lebih pada jin ni. Qalu ansitu, ketua jin kata, diam. Falamma qudiya, bila dah selesai, semua dengar dah bacaan Quran Nabi dah selesai, wallau ila qaumihim, mereka pun balik pada kampung dia. Kaum mereka munzirin, bawa ilmu Nabi, ajaran Nabi, bawa pergi mengajar di kampung. Jin ada kampung. Ya, ada tempat dia juga. Jadi ini peristiwa berlaku, kata para ulama, berlakunya di Mekah. Di tempat yang kalau tuan-tuan yang pergi umrah, selalunya orang pergi ziarah. Sedekat dengan perkuburan Ma'la tu, kubur Ma'la di Mekah, ada satu masjid kecil je, masjid jin. Dikatakan peristiwa ni berlaku di situ. Ketika mana Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi pergi dalam gelap. Kan? Jadi peristiwa ni Nabi pergi dalam gelap, tiba-tiba sahabat pun tak nampak Nabi buat apa dalam gelap tu. Tapi terdengarlah macam suara dentuman yang kuat, tapi tak faham apa benda. Kan? Jadi akhirnya Nabi balik, Nabi beritahu tadi kumpulan jin daripada Iraq, daripada Nainawa, kampung Iraq tu. Mai ke Mekah ni bukan nak buat umrah tuan, dia mai nak dengar Quran. Dengar nak baca Quran. Jadi aku dah baca Quran pada mereka dan mereka berpegang dengan Quran tersebut nak bawa balik. Maksudnya nak mengajar kaum dia, kaum jin. Jadi jin ni tuan-tuan, dia terlibat dengan hukum taklif. Macam kita juga. Kita bila dah balik, kena semayang wajib, tak semayang berdosa, masuk neraka. Jin macam tu juga. Dia kena semayang, dia kena puasa, cara alam dia. Perkahwinan dia tak boleh berzina, tak boleh buat benda jahat. Ganggu orang, jin tak boleh ganggu manusia. Kalau ganggu itu satu jenayah bagi jin, begitulah hukumnya. Seorang Habib Zain bin Ibrahim bin Suwaid sebut, jin ni macam kita. Ada mazhab, 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua macam tu. Dia pun ada jin Wahabi pula. Jin teroris, kan? Ada macam manusia juga. Seperti dalam surah jin, Allah Ta'ala sebut, qalu minna salihun wa minna duna dhalik. Jin kata, kami ni, bila jin cerita pada Nabi, kami ni, bangsa jin, ada yang soleh, yang ahli ibadah, duduk datang masjid, i'tikaf masjid. Kan? Ada yang tak soleh, yang tak pernah kenal pintu masjid, tak pernah buat ibadah. Kan? Jadi mungkin kita duduk tengah mengaji ini pun, ada jin yang dalam ni. Jangan takut tuan, dia tak kacau kita. Dia pun orang Islam juga, dia datang sembahyang. Kan? Memang ada, cuma kita Allah hijab, mata kita tak boleh nampak. Untunglah kalau kita nampak, rasanya seorang pun tak main masjid. Semua nampak jin soft tak mahu, lari habis semua. Kan? Jadi qalu ya qaumana, cuma bezanya mereka ni umur dia panjang. Umur dia panjang, dia bukan macam kita zaman kita yang umur 60, 40, 50 dah meninggal. Dia panjang, mungkin 1000 tahun. Mungkin yang pernah hidup, macam ayat Quran ni, mereka ni pernah hidup di zaman Nabi Musa. Lepas tu mai jumpa Nabi Muhammad. Dia boleh compare kitab yang turun pada Nabi Musa, kitab Taurat, dengan kitab Al-Quran yang baru turun pada Nabi Muhammad. Dia boleh compare, maksudnya dia boleh hidup, dia orang hidup satu zaman. Lebih kurang 4000 tahun dah jarak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Qalu ya qaumana, mereka kata, jadi jin datang jumpa Nabi bukan sekali itu peristiwa. Dalam surah jin, iaitu kisah Nabi jumpa jin di Bukit Uhud. Begitu juga Nabi datang Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat sahih. Nabi kata, wahai Abu Dzar, kau duduk sini kejap, jangan pergi ke mana-mana, jangan bergenjak ke mana-mana, apa berlaku pun jangan pergi, duduk sini. Maka Nabi seorang-seorang masuk dalam gelap di lorong-lorong bukit Gunung Uhud tu. Jadi tiba-tiba Abu Dzar terdengar bunyi dentuman yang kuat, macam benda yang menakutkan lah, suara kuat. Dia risau apa berlaku kat Nabi. Macam dia nak pergi cari Nabi. Tapi dia teringat tadi Nabi pesan, jangan pergi mana-mana, apa berlaku pun, duduk sini, tunggu aku. Jadi dia lebih taat pada Rasulullah SAW. Dia taat. Dia tunggu. Dia duduk situ. Walaupun hati gemetar lah, apa berlaku kat Nabi ni, apa jadi ni, bunyi bahaya tu. Tiba-tiba tak lama Nabi keluar mai daripada kelompok gelap tadi ni, kawasan gelap tadi masuk. Barulah Nabi cerita tadi, jin datang minta dia bacaan ayat Al-Quran.
Jadi banyaklah peristiwa berlaku macam ni di Madinah, di Mekah dan sebagainya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Jin ni kata, wahai kaum kami, wahai jin sekalian, jin-jin sekalian, inna sami'na kitaban. Sungguhnya kami dah dengar kitab. Kitab apa? Unzila min ba'di Musa. Kitab yang diturun setelah Nabi Musa. Setelah ajaran Nabi Musa. Iaitu maksudnya Quran tu lah. Dia baru dengar daripada ni, dia balik kampung dia dah. Jin dah terbang balik dah. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab tu, kitab yang turun ni, dia membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Sama kandungan, kontennya. Dari sudut akidah, dari sudut ketuhanan, dari sudut alam akhirat, dari sudut sifat Allah. Semua sama. Kan? Cuma bezanya syariat, hukum hakam. Hukum hakam semayang Nabi Musa mungkin tak sama dengan semayang kita, Nabi Muhammad SAW. Hukum hakam kahwin tak sama. Hukum hakam puasa tak sama. Hukum hakam jenayah mungkin ada bezanya. Tapi bab akidah, bab ketuhanan, bab alam akhirat, bab sifat Allah, sifat-sifat malaikat, benda ghaib yang kita tak boleh nampak, ini dalam tajuk akidah, tauhid. Maka perkara tersebut sama. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab tu juga membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, kan? Yang diturunkan kepada Musa. Yahdi ilal haqqi, kitab tu juga menjadi petunjuk kepada jalan kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Wa ila tariqin mustaqim, dan menunjuk ke jalan yang lurus, yakni agama yang lurus, agama Islam, agama Allah Ta'ala, yang diturunkan kepada para nabi masing-masing. Jadi semua agama Islam belaka. Bukanlah agama turun pada Nabi Musa tu agama Yahudi, agama turun pada Nabi Isa tu agama Nasrani, Kristian, tak. Itu pecahan daripada akidah yang betul, Islam yang betul. Sebenarnya Islam belaka. Cuma dah pecahan, maksudnya dah pesong-pesong, dah tambah, dah dinamakan sebagai Kristian pula, Nasrani, Yahudi, dia menama-namakan. Begitulah dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jin datang kepada Nabi SAW, wa huwa yaqra'ul Quran, Nabi sedang baca di batni Nakhlah, di satu tempat kawasan batni Nakhlah. Falamma sami'uhu, ketika mana mereka dah dengar Nabi baca Quran, qalu, mereka kata diam. Dalam ni riwayat sebut mereka, sebahagian riwayat mengatakan tis'ah, ada 9 jin. 9 jin datang. Ahaduhum, salah satu jin tu namanya Zauba'ah. Tak ada kat sini tuan-tuan. Nama Zauba'ah. Fa anzalallah, sehingga Allah turun kisah dia. Dialah ketua jin ni yang duk kata, diam, balik kami nak ngajar Al-Quran ni pada kaum. Balik dia sebarkan, dia kata Quran dah turun, ajaran yang sama dengan kitab Musa. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Dia pula kempen dakwah dia. Dia dakwah, jin ni dakwah. Jadi seperti kita sebut tadi, jin ada yang saleh, ada yang pendakwah, ada yang alim, ada yang jahat dan sebagainya. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Jadi wahai kaum kami, terimalah dakwah pendakwah ni yang mengajak pada Allah. Terimalah, maksud terimalah ajaran Islam ni. Suruh jin ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Terima. Jadi jin pula, kalaulah dia tak ikut ajaran Nabi Muhammad di zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW, berarti dia kafir. Macam mana orang juga, orang tak ikut ajaran Nabi Muhammad, kafir. Begitu juga jin. Dia bersyariat macam kita, dan akhirat pun nanti dia akan dihisap. Mati dia tu husnul khatimah ke tidak. Kubur dia ada neraka, ada syurga. Nanti dihisap amalan, ditimbang amalan, diberi buku catatan amalan kanan kiri, lintas sirat, dia pun lalu semua tu. Dan syurga dia pun ada dalam syurga nanti, kalau dia ahli syurga. Neraka dia pun, kalau layak neraka. Malah jin lebih ramai kumpulan dia, mana tidak, dia umur 1000 tahun, duk lahir. Jadi lebih ramai daripada manusia. Saya pernah dengar Syekh Nuruddin sebut, dia kata ulama, nisbah seolah kita satu manusia 1000 jin. Lebih kurang macam tu lah sebut ramainya. Satu manusia 1000 jin. Dalam masjid ni ada berapa? 100 orang.
Kan? Kali 1000 juta tuan-tuan. Jin ramai. Satu jin 1000 malaikat. Jadi malaikat lagi ramai pada jin. Malaikat lebih ramai pada jin. Jadi nisbah kita dengan malaikat ni macam lebih dari sejuta. Satu manusia sejuta para malaikat nisbahnya. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, terimalah dakwah Islam ni, ajakkan kepada Allah Ta'ala. Jadi kata para ulama, para sahabat tak sedar pun kehadiran jin. Jadi dia orang macam, yalah, tak nampak, Allah tak izinkan mereka nampak, mereka rasa. Kadang-kadang Allah izin rasa, tapi tak nampak. Ada kadang-kadang boleh nampak orang tertentu yang Allah bagi, yang terpilih je. Kanal jin yastami'una al-wahyi. Sa'altu Ibn Mas'ud, kata Masruq, salah seorang anak murid pada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, man adzana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailata yastami'una al-Quran. Siapa yang beri kebenaran, maksudnya jin tu datang kepada Nabi pada malam tersebut, adzantu bihim asy-syajarah. Apa maksud di sini? Adzanathu bihim. Aku mengizinkannya kepada di pokok syajarah, di pokok syajarah. Jadi masjid jin tu berdekatan dengan masjid syajarah. Masjid jin dekat masjid syajarah, ada peristiwa masjid syajarah. Peristiwa pokok tu berjalan datang pada Nabi. Pokok di belakang sana, Nabi panggil dia datang. Pokok tu keluar jalan, berdiri gini jalan menghadap Nabi SAW. Sehingga di tapak tu dibina masjid, namanya Masjid Syajarah, masjid pokok. Ada sampai sekarang, tuan. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi, wa aminu bih, terimalah dakwah Allah ni dan berimanlah kepadanya, kepada Quran ni, kepada Nabi Muhammad. Yaghfir lakum, yaghfir lakum, yaghfir lakum, yaghfir lakum min dunubikum, pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu, wahai jin. Jin pun ada dosa, ada pahala dia juga. Wa yujirkum min azabin, bila terampun dosa, kamu terelak, terhindar daripada azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tak nak terima dakwah ini, tak nak terima dakwah Islam ni, walaysa bimu'jizin. Ni semua jin yang cakap ni. Jin Zauba'ah tadi, dia balik dakwah kampung dia. Dia kata, wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tak nak terima dakwah Allah ni, dakwah Islam ni, falaysa bimu'jizin fil ardi, tidak tidak ada keupayaannya di muka bumi ini. Maksudnya dia tak ada siapa yang boleh bantu dia, menyelamat dia daripada azab Allah di muka bumi. Kalau Allah turun bencana, dia takkan selamat. Maksudnya macam tu. Dia takkan ada kuasa nak menyelamat diri dia daripada azab Allah, murka Allah. Walaysa lahu min duni awliya, dan di akhirat lagi lah tak ada siapa yang boleh bantu dia, tolong dia. Kita di dunia bolehlah orang tolong, orang tolong, orang tolong. Ya, di akhirat nanti tak ada. Sehingga disebutkan bahawa di akhirat nanti dah putus keturunan. Dah tak ada dah. Anak dengan bapa pun bukan sebagai kasih sayang anak bapa. Suami isteri pun tak. Kan? Semuanya nafsi-nafsi. Engkau punya urusan, kau punya tanggung sendiri. Aku punya sendiri. Jadi di akhirat tak ada siapa boleh tolong, kecuali orang yang layak Allah bagi, dia boleh bagi syafaat. Seperti Rasulullah bagi syafaat. Wali Allah, orang mati syahid, ahli Al-Quran. Dia ada kuasa yang Allah bagi, dia boleh tolong beberapa orang yang diberi kuasa oleh Allah Ta'ala. Adapun lain-lain tak ada. Ulaika fi dhalalim mubin. Kalau dia tak nak terima Islam, di dunia dia tak boleh lepas daripada azab Allah, di akhirat tak ada siapa boleh tolong daripada menyelamatkan dia daripada azab, maka ulaika fi dhalalim mubin, mereka dalam keadaan sesat yang jelas. Kesesatan. Kesesatan daripada agama, jauh daripada agama yang benar. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Masih jin tu duk dakwah lagi.
Jadi dalam riwayat Imam Muslim menyebut Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata baginda Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberikan 5 keistimewaan yang mana Allah tak pernah beri pada siapa-siapa pun 5 keistimewaan ni. Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah. Semua para nabi mereka hanya dakwah kaum kampung dia aja. Masyarakat dia aja. Kan? Semua para nabi hantar untuk orang yang kaum dia sahaja. Wa bu'ithu ila kulli ahmar wa aswad. Tapi aku ni Allah hantar jadi pendakwa umatku bukan hanya satu bangsa. Umatku semua bangsa. Yang kulit merah, yang kulit hitam, putih semuanya. Wa uhillat liyal al-ghanaim. Itu satu yang pertama. Nabi Muhammad, Islam ni adalah untuk semua bangsa manusia dan termasuk jin. Adapun Nabi yang terdahulu, jin yang hidup zaman dia ajalah. Manusia-manusia bangsa dia, jin yang hidup di zaman tu. Dan aku ni dihalalkan ghanaim, yakni harta rampasan perang. Zaman Nabi dulu tak pernah dihalalkan. Kalau dia perang, adalah musuh tinggal baju besi, pedang, panah ke, kuda ke, harta tu tak boleh ambil. Kumpul letak longgok satu tempat, nanti Allah datang peti, pum, terbakar habis semua. Itu cara menguruskan harta rampasan perang pada zaman dulu. Semua para Nabi dulu. Adapun untuk umat Nabi Muhammad dihalalkan. Boleh ambil harta tu, diguna pakai. Tapi pembahagiannya mesti dibahagikan, cara ada pembahagian dia. 1/5, 1/4 dibahagi oleh ketua kerajaan. Harta tu harta negara. Tak boleh ambil walaupun satu sebelum diberi oleh ketua kerajaan. Jadi zaman Nabi Muhammad, Nabi lah ketua kerajaan ni. Nabi lah bahagi, engkau ambil pedang, engkau ambil baju besi, engkau ambil kuda, engkau bagi-bagi. Ada seorang lelaki yang ambil hanya sekadar baju kain selimut ni, kain rida atas ni. Dia sembunyi. Pasal mungkin cantik ikut kain tu. Yahudi ketika perang dengan Yahudi Khaybar. Dia ambil kain tu, dia sembunyi, longgok di bawah kayu-kayu daun-daun, dia longgok barang-barang dia semua, dia longgok bawah, sembunyi. Ketika dah habis perang, tapi akhirnya dia meninggal dunia. Dia dalam perang tu dia meninggal dunia, tapi barang tu dia dah curi, longgok kat situ. Maka bila selesai perang, Nabi sahabat bacalah, ya Rasulullah, fulan ni dah meninggal syahid. Fulan ni dah syahid, fulan ni dah syahid, fulan ni dah syahid. Bila sebut nama dia aja, fulan ni dah syahid, Nabi kata tak. Huwa finnar. Nabi kata dia dalam neraka sekarang. Terkejut para sahabat. Ya Rasulullah. Tapi para sahabat yakin apa yang Nabi cakap benar lah, mungkin kita tak nampak. Tapi dia orang pergilah kat tempat barang dia, longgok-longgok barang dia, angkat mai, ada kain ni kain rida ni bukan mahal pun. Tapi mungkin cantik, dia ambil simpan. Harta rampasan tadi ni. Itu harta negara. Dia curi berarti dia khianat. Walaupun barang murah. Kan? Lebih-lebih lagi lah yang juta-juta ke apa ke, semua lagi dahsyat lah. Kan? Na'udzubillah min zalik. Jadi baru satu kain kebah dah Nabi kata dia dalam neraka. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Tidakkah kamu melihat, kamu berpendapat, sungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan seluruh petala langit dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh petala langit dan bumi. Tadi kita nak sebut 5 perkara tadi, tak habis lagi. Walam, yang kedua tadi adalah dihalalkan harta rampasan perang. Yang ketiga, walam tuhalla li ahadin qabli waju'ilat liyal arda tayyibatan tahuran wa masjidan. Dijadikan untuk aku tanah ni bersih, suci, dan boleh guna tempat semayang. Maksudnya kita boleh semayang penjuru tanah mana pun lah tuan. Atas rumput, dalam hutan, di pasir, di lumpur pun, selagi tak ada najis. Lumpur kotor Ustaz, kotor bukan najis, boleh kita semayang. Atas tanah mungkin kotor, busuk ke tanah tu, tapi bukan najis. Selagi tak nampak ketul najis, berarti kita hukum dia suci, bersih. Boleh digunakan alat tanah ni sebagai alat suci, sebagai umpama tayamum. Tanah guna tayamum, boleh guna istinja, boleh semayang tanpa lapik sejadah pun.
Kan? Jadi kalau ada kain lapik itu lagilah bersih, kan? Walaupun taklah nak batal semayang, tapi lagi bersih lagi bagus. Untuk khas, jadi semua para nabi lain, umat Nabi Isa, Nabi Musa juga, kalau nak buat ibadah dia kena pergi rumah ibadah. Macam kalau kita masjid ke, dia panggil sinagog, dia sauma'ah dia. Fa ayyuma rajulin adrakat as-salah, kalaulah mana-mana orang yang nak sembahyang, shalla haitsu kana, dia boleh sembahyang di mana saja dia nak sembahyang, atas tanah, atas pasir, kat mana saja. Tu kat tar kita boleh kalau tak ada sejadah pun, kalau sanggup lah tar tajam-tajam kan. Boleh, tak ada masalah. Kalau selagi dia tak nampak ketul, dah ada nampak najis, oh ni najis, tak boleh, kena cuci lah. Mungkin kita anggap ustaz tu tahu berapa anjing lalu, berapa tayar kereta kotor. Tak. Bila kita anggap macam hujan dah bersih dah, pergi dah jalan dah. Lagi benda tu tak nampak, ada pasir-pasir je pun, tak ada pun najis-najis, anggap suci. Kan? Dan apa tadi? Wa nusirtu birru'bi, dan aku diberi kejayaan, dibantuan oleh Allah dengan perasaan takut pada musuh sejauh sebulan perjalanan sebelum musuh bertembung dengan tentera Islam. Itu tentera Nabi, tentera yang berpegang pada ajaran Nabi. Kalau nak pergi perang dengan musuh sebulan dah rasa gerun, gelisah dah, tak senang duduk dah pasal tentera Islam nak datang. Tapi itu kalau yang berpegang pada sunnah, berpegang pada ajaran Nabi, maka Allah campak gerun pada musuh. Adapun kalau tak ada benda tu, sunnah dia tak ke mana, maka musuh tak takut. Hanya bergantung pada kami ada senjata, ada alat, ada jentera-jentera, musuh tak takut. Dia orang lagi canggih, lagi hebat. Yang dia orang tak ada iman, yang dia orang tak ada takut Allah, tak ada. Kalau orang yang takut Allah, maka makhluk lain akan takut pada dia. Masya Allah. Wa utiyat syafa'ah, dan aku diberi syafaat, bantuan untuk semua. Kata Imam Mujahid yang Rasulullah sebut tadi, aku diutuskan kepada yang warna merah kan, yang warna hitam, itu antaranya, maksudnya adalah diutuskan kepada jin dan manusia. Begitulah hadis lain disebut bu'istu ilal khalqi kafah, aku diutuskan kepada semua jenis makhluk yang mukallaf, yang dibeban hukum hakam, jin dan manusia. Wa khutima bi an-nabiyun, dan akulah yang terakhir para nabi. Begitu pandangan Imam Hasan al-Basri mengatakan para jin juga mesti beriman, dan orang jin yang beriman akan terlepas daripada azab neraka, dan mereka juga ada pahala kalau mereka melakukan kebaikan. Sebagian mengatakan jin tak ada syurga, jin tak masuk syurga. Ni ada pandangan yang lemah mengatakan yuqal kunu turaban mislal bahaim, akhir penghujung jin dah dihitung amalan semua, maka akhirnya mereka jadi tanah itu, mati gitu je. Wallah alam. Tapi sebagian ulama kata tidak, mereka juga ada syurga dia, ada neraka dia. Tapi akhirnya Imam Al-Qushairi bila dia compare antara pandangan mengatakan jin juga ada syurga neraka, pandangan mengatakan jin tak ada syurga, dia akan mati macam binatang je. Binatang yang ada kes dihidupkan, dihitung balik, dibalas balik, akhirnya mati jadi tanah. Jin pun macam tu, sebagian kelompok ulama kata. Maka Imam Qushayri kata lebih baik kita serah pada Allah, Allah saja yang tahu, tak tahu apa hukum ke depan tu. Yang pasti manusia, yang pasti manusia lah ada syurga neraka. Awalam yarau anna Allah, tidakkah kamu melihat bahawa Allah ni maha berkuasa menciptakan langit dan bumi, dan dengan tidak mengalami sebarang kesukaran untuk menciptakannya. Tak payah pun bagi Allah, tak susah pun bagi Allah nak menciptakan langit, bumi, semua cakrawala ni. Biqadir ala an yuhyil mauta, dan itulah menandakan kekuasaannya Allah Ta'ala. Allah maha berkuasa untuk menghidupkan balik orang yang mati. Jin yang dah mati pun boleh hidup balik, manusia yang mati boleh hidup balik. Itu tanda Allah maha berkuasa. Ini Allah cipta langit bumi daripada benda kosong, apa pun tak ada, jadi benda macam-macam ada. Takkan Allah tak mampu nak hidup balik benda yang dah ada,
walaupun benda tu sakit baki. Manusia kita hancur semua tulang kita nanti. Kecuali yang Allah tak izinkan bumi menghancurkan, seperti orang para nabi, orang saleh, wali Allah, ahli Al-Quran dan sebagainya. Maka mereka takkan hancur tulang dia. Kalau yang hilang hancur habis tulang, tapi yang pastinya tulang apa? Tulang belakang kita tu yang ujung kali tu. Kan tulang apa panggil? Yang tu takkan hancur. Daripada situlah seolah biji benih yang manusia ni akan hidup balik. Allah akan hidup balik daripada situ. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah hari-hari orang-orang kafir akan didedahkan kepada mereka neraka. Bila orang kafir nampak real neraka, iaitu semenjak kematian, dan nampak neraka, walaupun dia belum masuk neraka. Habis itu dia mati masuk ke mana? Dia masuk di alam barzakh. Alam barzakh tu baru satu liang daripada liang api neraka, bukan neraka lagi. Baru satu liang neraka. Tapi siksaan dah teruk dah tu. Depan lagi dahsyat. Kan? Waktu tu mereka dah nampak kehidupan masing-masing. Kan? Seperti Allah cerita tentang Fir'aun. Allah bentangkan Fir'aun pagi petang tempat neraka yang dia kena siksa nanti. Jadi sekarang dia belum masuk neraka, tapi dia dah kena siksa dalam alam barzakh, tapi belum real neraka. Tapi Allah tayang, kau nanti kena macam ni, kau nanti kena macam ni. Ni tayangannya. Yu'radul ladzina kafaru. Begitulah ayat ni. Allah cerita mereka dibentangkan azab neraka depan. Kerana orang yang bila dibentangkan azab neraka dah satu siksaan. Kan? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Tadi alaysa hadha bil haqq, bila dibentangkan neraka dalam kubur ketika mati, alaysa hadha bil haqq, malaikat tanya, engkau percaya dah sekarang? Dah nampak sekarang kan, kau percaya dah? Dulu tak percaya, kat dunia lu tak percaya, tak ada lah neraka, dia enjoy buat maksiat, buat dosa, tak takut pun pada neraka, tak percaya pada neraka. Dah mati ni, sekarang kau nampak kan, kau kena azab ni, dah percaya dah sekarang? Qalu bala wa rabbina, baru semua nak mengaku, ya demi Tuhan kami dah percaya dah, ada neraka, ada syurga, ada pahala, ada dosa. Qala fadhuqul azab. Kalau bahasa kita, padan muka hamba, kan? Bahasa kita lah. Qala fadhuqul azab. Rasalah kamu, ambillah engkau, rasa sendiri azab ni. Ni baru secebis daripada azab neraka yang ke depan yang kamu nak kena. Kenalah azab dalam kubur ni. Fadhuqul azab bima kuntum takfurun, dengan sebab dulu kamu kufur atas tak nak menerima Islam. Kemungkinan dikatakan ini pada orang yang kafir, kemungkinan pada orang Islam yang terbatal akidah mereka. Yang terbatal akidah. Jadi terkeluar dari Islam lah. Na'udzubillah, batal syahadah dia, terbatal akidah dia. Allahu Akbar, Allahumma inna nas'aluka afiyah. Jadi kita bimbang, ada orang yang rupanya Islam, tapi hakikat di sisi Allah dia dah kafir. Hakikat di sisi Allah dah kafir dah. Terkadang mulut dia, satu kataannya boleh membatalkan Islamnya. Silap satu kataannya. Hina Quran satu ayatnya. Tak boleh percaya lah Quran ni. Ni hukum lama kuno zaman purba tu. Berapa nak ikut sekarang? Habis. Kau menafikan Quran. Tak beriman pada Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah, kita hati-hati dalam perkataan. Jadi 3 benda ni kena jaga. 3 unsur, 3 dasar ni. Yang pertama, perkataan kita, mulut kita ni kena jaga, kena bertapih. Jangan bagi silap, jangan bersalah sehingga terbatal akidah. Yang kedua, keyakinan dalaman. Walaupun tak cakap tapi dia fikir, betul ke benda ni? Betul ke akhirat nanti mati hidup ni? Mengarut lah, tak percayalah aku. Yakin tak percaya, yakin tak betul. Habis rosak. Mulut tak cakap pun, hati dia yakin tak betul. Akhirat tak betul. Quran tak betul. Nabi Muhammad tak betul. Habis rosak. Dan juga yang ketiga, amalan. Perbuatannya. Kalau perbuatan bercanggah dengan syariat Islam, habis rosak iman. Wallahualam, bagi ruang pada azan, nanti kita habiskan ayat terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah wa rabba da'atan masal. Wa syarafa la ta'ala alaihi. Innaka la tukhliful mi'ad. Ayat yang terakhir, fasbir. Jika demikian akibatnya orang-orang kafir yang menentang Muhammad akhirnya dikenakan azab, maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad seperti mana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Kalau terjemah ulul azmi, orang yang mempunyai ketabahan dan kekuatan iman, keazaman yang tinggi, termasuk ketabahan sabar yang terdahulu daripada kamu. Siapa dia ulul azmi? Sepakat para ahli tafsir, para ulama mengatakan yang mula sekali ulul azmi adalah Nabi Nuh AS, kemudian Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa dan Nabi Isa AS. Itu 4 sebelum Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. 5 orang ulul azmi. Jadi semua para nabi semuanya 124,000. Daripada nabi itu dipilih jadi rasul. Daripada nabi itu ditambah tinggi jawatan mereka, martabat mereka menjadi rasul seramai 313. Daripada 313 tu nama yang disebut dalam Quran hanya 25 nama, daripada Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Muhammad 25 orang. Daripada 25 tu dipilih 5 daripada 25 tu disebut sebagai ulul azmi, nabi yang sangat tabah. Para rasul 5 orang tadi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Daripada 5 ni pula dilantik 1 orang menjadi ketua bagi semua, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa disebut demikian? Kerana 5 para nabi inilah orang yang paling ditentang dengan tentangan musuh yang paling kuat. Nabi Nuh, Masya Allah, bayangkan selama dakwah dia 950 tahun kerja dakwah dia, ajak orang Islam tinggal berhala, ajak pada tinggal berhala. Tapi yang ikut dia hanya 80 orang lebih je. Jadi hebatnya tentangan musuh Nabi Nuh. Begitu Nabi Ibrahim, Masya Allah, dengan Raja Namrud yang bakar Nabi Ibrahim. Macam-macam cabaran Nabi Ibrahim. Nabi Musa dengan musuhnya Fir'aun dan angkatan Fir'aun. Isa, kaum Yahudi yang menganggap macam-macam tu tahmah pada Nabi Isa, dianggap Nabi Isa sebagai anak, sebagai mengatakan orang yang tak nak taat pada Nabi Isa menganggap Nabi Isa ni anak haram, anak luar nikah.
Orang yang taat pada Nabi Isa akhirnya semakin terpesong, menjadikan anggap Nabi Isa pula anak Tuhan. Semuanya tentangan pada Nabi Isa. Dan akhirnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni ditentang oleh orang bangsa Arab sendiri dan bangsa Yahudi juga yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentangan yang sangat hebat, diberi gelaran ulul azmi kepada mereka. Wala tasta'jil lahum, jangan kau tergopoh gapah segera minta azab untuk mereka. Ini Allah peringat pada Nabi Muhammad, jangan jadi macam Nabi dulu. Nabi dulu akhirnya mereka doa supaya Allah turun bencana pada kaum yang menentang. Nabi Nuh pun doa macam tu, begitu Nabi yang lain. Tapi untuk Nabi Muhammad Allah kata wala tasta'jil lahum, jangan kau doa bagi turun bencana kaum untuk mati cepat. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun, sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab nanti yang akan dijanjikan pada mereka, mereka akan merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia selain sekadar sedetik ya. Kita ni lama mana tuan-tuan umur kita? Mungkin sejam, 2 jam je umur kita kalau nak banding dengan umur akhirat. Di mana satu hari akhirat nisbah 1000 tahun. 1000 tahun dunia. Kan? 1000 tahun. Nak kira macam mana tuan? Kalau umur 100 tahun, baru ada berapa jam? Sejam, 2 jam gitu je. Tak sampai pun satu hari. Jadi tak sabar dengan masa yang seminit, 5 minit, 10 minit, sejam ni tak sabar. Akhirnya kekal lama-lama kena azab sana. Tak sabar dengan kemiskinan kat dunia sehingga nak mencuri, nak merompak, nak buat benda maksiat, nak buat benda dosa. Tak sabar. Kalau sabar sekejap je. Berapa minit je. Minit akhirat. Sabar sekejap, kau berjaya sana, selamat, tak kena azab. Tapi tak sabar ni. Dalam masa 2 jam ni, nak rompak, nak curi, nak menipu orang, nak rasuah, nak apa semua. Haram semua telan. Sana azabnya bukan seminit, 2 minit. Azabnya mungkin juta tahun, Allah tak ampun, na'udzubillah min dzalik. Kan? Tak berbaloi dengan nak sedapnya yang pendek tapi azabnya lama. Na'udzubillah. Sabar ajalah. Mereka nampak menyesalnya, silapnya aku tak sabar dengan 5 minit, tak sabar dengan umur aku berdepan dengan ujian kemiskinan sehingga nak buat benda maksiat, tak sabar dengan yang halal sehingga nak cari benda haram. Tak sabar, sekejap je kalau aku tahan, sekejap je. Sampai aku mati tak lama mana pun, selamat di akhirat. Tapi tak sabar, habis, menyesal lah. Balarun, kata Allah Ta'ala, memang dah sampai pun. Cukup dah pengajaran bagi kamu. Dah habis tamat. Tak boleh baru nak menyesal sekarang. Tak guna lagi dah. Ni sampai alam akhirat dah menyesal apa lagi? Menyesal tak guna lagi dah. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka ingatlah, kaum yang fasik tetap dapat kebinasaan. Orang yang buat jenayah, orang yang buat jahat, buat benda salah di dunia, tetap dia binasa. Binasa maksudnya azab. Walaupun dunia dia boleh lepas. Mungkin orang ni boleh baik dengan dia, boleh lepas. Adalah macam-macam taktik-taktik bayaran, tak bayar apa semuanya. Kan? Boleh lepas. Oh, selamat. Begitulah alam akhir zaman yang Nabi sebut. Wa yu'tamanul kha'in. Diberi amanah kepada orang pengkhianat. Dia mengkhianat, tapi diberi kepercayaan. Apa itu? Wa yu'tamanul wa yukhawwinul mu'taminun, dan dianggap pengkhianat kepada orang yang amanah. Orang yang baik dianggap pengkhianat. Wa yusaddiqu fiha al-kadhib, dipercaya cakap sedangkan dia pembohong. Orang percaya, oh yes. Wa yukadzibu fiha as-sadiq, orang yang baik dianggap pembohong. Yang jaga cakap baik, cakap betul, pembohong. Ini zaman kita sekarang, zaman terbalik. Zaman reflect dah tuan-tuan. Buat macam ni, orang nampak macam lain. Fal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Allah bagi janji, jangan risau. Dia orang lepas kat dunia, lepas lah. Tapi di akhirat, fasik pasti. Kalau betul jahat di sisi Allah, Allah yang tahunya salah silapnya. Kalau fasik, tetap akan binasa. Tetap akan kena azab. Na'udzubillah min dzalik.
Mungkin dia orang kata tak apalah, kita menipu-nipu sikit je ni, lepas tu akhirat sebelum tu kita taubat lah, pergi Mekah, buat haji, taubat-taubat, nangis-nangis ke Arafah, habis selesai lah. Tak, hukum kalau kita dengan hukuman dengan dengan hak Allah, bab sembahyang, bab puasa dengan hak Allah, memang boleh lepas. Kita bertaubat sungguh-sungguh. Tapi tak buat lagi dah. Jangan taubat hari ni, ya Allah taubat, esok buat lagi. Taubat, buat lagi. Ini main-main. Tapi dengan hak manusia tak ada. Kena minta maaf. Kalau bab duit, bab harta, kena pulangkan hak balik. Kan? Itu hak manusia. Allah takkan ampun kau menangis lah macam mana pun, jadi kau selesaikan orang tu dulu. Itulah fasik. Pasti Allah akan binasakan, hancur dengan azab pada orang-orang yang fasik. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita masuk dalam surah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikana fih. Allahumma barikana fi hadzal yawm wa barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.